Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Malaysia menentang Bangladesh dalam perlawanan terakhir kelayakan Piala Asia, yang mana Malaysia berjaya untuk menang dengan keputusan 4-1. Gol dijaringkan oleh Safawi Rashid, Dion Kus, Syafiq Ahmad dan juga Darren Lock. Pada perlawanan ini boleh saya katakan Malaysia menguasai hampir keseluruhan perlawanan, dan dengan kemenangan tersebut Malaysia telah layak ke Piala Asia tahun 2023. Tahniah diucapkan kepada coaching staff dan juga barisan pemain apabila mereka telah memberikan segalanya untuk membawa Malaysia ke Piala Asia sekali lagi secara merit selepas kali terakhir pada tahun 1980. Jadi kita ucapkan tahniah, beribu-ribu juta tahniah kepada coaching staff dan juga para pemain yang telah memberikan segalanya untuk membawa Malaysia ke Asia sekali lagi. Dan tidak juga lupa kepada para penyokong yang berada di stadium dan juga yang berada di rumah ataupun kedai-kedai mamak dan segalanya yang telah memberikan sokongan kepada skuad kebangsaan kita, dan mereka telah membalas kepercayaan penyokong untuk membawa Malaysia ke Piala Asia. Tahniah sekali lagi saya ucapkan kepada Malaysia. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan bawa ataupun buat untuk pasukan Malaysia dahulu. Apakah perkara yang boleh kita puji dan kita belajar daripada skuad kebangsaan Malaysia pada perlawanan ini? Yang pertama adalah daripada segi formation. Malaysia menggunakan formation 4-5-1 ataupun lebih kepada 4-3-3. Tetapi apa yang boleh kita belajar adalah pada ketika dan juga sewaktu Malaysia menyerang, iaitu Malaysia akan menggunakan formation yang lebih kepada penggunaan back two, iaitu mengekalkan Dion Kus dan juga Syarul Saad di belakang dengan bermain back two, dan Malaysia akan lebih move forward ke hadapan dengan formation 2-2-5-1, iaitu mereka lebih overload pemain-pemain di bahagian serangan untuk menyerang pasukan Bangladesh, dan hasilnya Malaysia berjaya untuk menjaringkan sampai 4 gol apabila mereka bermain dengan lebih ofensif dan mengekalkan back two di bahagian belakang. Yang mana untuk penggunaan back two ni adalah satu corak permainan yang sangat menarik. Sebab apa saya kata begitu? Sebab Syarul Saad dan juga Dion Kus mempunyai distribution daripada supplying bola ke hadapan dengan hantaran-hantaran jauh yang sangat menarik. Bahkan mereka juga build up daripada bawah dengan sangat baik sehingga ke kawasan middle line. Jadi boleh saya katakan speciality ataupun keistimewaan yang ada pada Dion, yang ada pada Syarul Saad telah memberikan kelebihan kepada pasukan Malaysia untuk bermain dengan back two dan lebih ofensif ketika menyerang. Sebab mereka ada kelebihan daripada segi short passing dan juga long passing. Kita lihat pada game ni bagaimana Dion dan juga Syarul Saad banyak untuk supply bola ke bahagian hadapan untuk mencari pemain-pemain di bahagian sayap seperti Arif Aiman dan juga Faisal Halim. Benda tu yang menjadi kunci kepada build up dan juga taktikal Malaysia ketika menyerang untuk lebih ofensif dan overload ramai pemain di bahagian hadapan. Itu perkara yang pertama. Dan disebabkan Malaysia bermain dengan back two pada perlawanan ni dan telah push untuk Cobbing dan juga Matthew lebih ofensif ke hadapan, ada satu perkara yang menarik di bahagian tengah, yang mana Kipanggun mengarahkan untuk Syamir stay di bahagian tengah dan beliau menjadi seorang lone central midfield di bahagian tengah untuk connect antara bahagian tengah dan juga bahagian pertahanan dan untuk cover the whole field ataupun keseluruhan padang. Manakala peranan Azam Aziz pula lebih banyak untuk backup tempat Cobbing on di bahagian kiri, bermakna Azam akan lebih bermain di bahagian wide untuk pastikan tempat Cobbing tu ada orang yang cover, dan Azam lebih kepada orang yang bermain sebagai deep playing playmaker yang berada di bawah dengan menggunakan kelebihan yang ada pada beliau juga, iaitu long ball. Jadi boleh dikatakan speciality Malaysia untuk supply bola ke hadapan dengan long ball ada 3 player yang boleh buat perkara tu, Dion Kus, Syarul Saad dan juga Azam, yang mana kita boleh lihat Azam lebih deep ke bawah untuk cover tempat Cobbing yang selalu naik ke atas lebih ofensif. Jadi benda-benda tu sangat-sangatlah efektif untuk pasukan Malaysia ketika menyerang. Sebab apa? Sebab Malaysia ada ramai player di hadapan dan Malaysia boleh supply bola lebih banyak ke hadapan. Apabila bola banyak dihantarkan ke hadapan, bermaksud Malaysia boleh banyak lagi menyerang dan expected goal akan lebih banyak lah, sebab Malaysia akan banyak melakukan percubaan ke arah gawang Bangladesh. Itu perkara yang kedua yang boleh saya simpulkan untuk pasukan Malaysia. Perkara yang ketiga untuk boleh saya simpulkan
simpulkan bagi pasukan Malaysia dalam formation yang ofensif ni adalah kita boleh lihat bagaimana peranan Matt Davis dan juga Corbin Ong pada perlawanan ni telah memberikan satu impak yang positif di bahagian wide area ataupun sayap, yang mana kita boleh lihat di bahagian kanan ataupun bahagian kiri Matt Davis akan sentiasa berada di atas untuk backup Arif Aiman ketika Malaysia menyerang, dan beliau banyak menerima hantaran-hantaran jauh daripada pemain pertahanan Malaysia iaitu Diongkos, Syarul Saad ataupun Azam Aziz yang bertindak lebih deep ke bawah. Jadi benda ni telah memberikan kelebihan untuk Malaysia untuk menguasai bahagian sayap sama ada di bahagian kanan ataupun bahagian kiri, sebab Malaysia ada numbers of player yang boleh beat pertahanan Bangladesh, yang mana kita boleh tengok apabila Arif Aiman menjadi sasaran untuk dimarking oleh pertahanan Bangladesh, maka Matthew Davis akan berada dalam kedudukan yang kosong. Jadi Diongkos akan passing kepada Matt dan Arif Aiman pula akan berada dalam kedudukan yang kosong. Selepas bola dapat kat Matt, pemain Bangla akan turun untuk orang kata apa, catch up ataupun halang Matt Davis daripada melakukan penetration run ataupun crossing. Jadi mereka boleh buka balik game kepada Arif Aiman. Begitu juga dengan bahagian kiri, yang mana kita boleh tengok peranan Corbin yang bermain di bahagian kiri sangat-sangat supportif kepada Faisal Halim. Jadi benda ni telah memberikan sedikit kelebihan di bahagian kiri, yang mana untuk Corbin Ong bermain lebih ofensif di bahagian wide area dan Faisal Halim pula bermain lebih ofensif untuk masuk ke bahagian tengah. Kira Corbin Ong bermain di bahagian wide dan juga Corbin lebih kepada Corbin lebih kepada wide dan Faisal lebih kepada narrow untuk bermain di bahagian tengah. Jadi boleh saya katakan dan juga simpulkan peranan fullback seperti Matthew Davis dan juga Corbin Ong memang sangat-sangat cemerlang. Mereka sangat ofensif, dari segi overlapping mereka padu, daripada segi cutback mereka pun padu, daripada segi crossing memang mereka banyak involve untuk membantu bahagian sayap pemain Malaysia. Itu perkara yang ketiga yang boleh saya katakan untuk pasukan Malaysia. Mereka mempunyai fullback yang memang sangat-sangat cemerlang, bukan sahaja daripada segi defending shape, mereka juga sangat cemerlang daripada segi involve untuk memberi support kepada bahagian serangan dengan buat overlapping, mereka buat underlap dan sebagainya. Memang sangat cemerlang lah. Kita boleh tengok kanan Arif Aiman di support Matthew Davis, Corbin support Faisal Halim, yang membolehkan banyak variation of attacking kepada pasukan Malaysia untuk menyerang pasukan Bangladesh. Itu perkara yang ketiga yang boleh saya puji untuk pasukan Malaysia. Perkara yang keempat yang boleh saya puji untuk pasukan Malaysia adalah di bahagian tengah, yang mana kita boleh lihat bahagian tengah adalah gandingan Azam, Syamil dan juga Safawi, yang mana kita boleh lihat apabila Syamil, Azam dan juga Safawi bermain di bahagian tengah, daripada segi kawalan di bahagian tengah Syamil lebih efektif untuk membantu bahagian pertahanan. Jadi beliau banyak cover di bahagian pertahanan untuk memastikan bahagian serangan Bangladesh tak boleh nak hidup di bahagian tengah. Jadi yang buat raja-raja kotor, yang buat raja-raja bertahan, more to defensif adalah Syamil. Manakala Safawi pula adalah lebih ofensif dan bertindak lebih kepada bahagian flank ataupun boleh dikatakan sebagai wide attacking midfielder, sama ada di bahagian kanan ataupun bahagian kiri. Yang mana kita boleh tengok apabila Malaysia menyerang, kadang-kadang ada 3 player di bahagian sayap, contohnya di bahagian kanan Matthew Davis, Safawi dan juga Arif Aiman. Jadi apabila ada banyak 3 player di bahagian sesuatu tempat di dalam padang, maka itu telah memberi advantage ataupun kelebihan kepada bahagian serangan pasukan Malaysia untuk bergerak lebih efektif di kawasan tersebut lah. Jadi Safawi di mana ada bola ketika menyerang, di situlah dia ada. Sama ada di bahagian kanan, dia akan lebih bertindak sebagai wide attacking midfielder. Manakala di bahagian kiri pula, Faisal Halim akan lebih bertindak untuk masuk ke tengah dan memberi ruang kepada Corbin untuk stay wide ataupun lebih kepada overlapping. Jadi benda tu yang membuatkan bahagian serangan pasukan Malaysia lebih ofensif, disebabkan mereka selalu ada numbers of player yang lebih banyak. Mereka overload di bahagian striker dan di bahagian serangan ataupun di bahagian final third pasukan Bangladesh, dan mereka ada pemain yang boleh supply bola ke hadapan dengan accuracy yang sangat-sangat tepat daripada Dion, daripada Syarul Saad dan juga Azam Aziz. Dan kita boleh tengok Azam dia akan stay di bahagian wide ataupun deep, lebih kepada cover tempat Corbin sekiranya di counter. Jadi midfield pun kita boleh nampak peranan masing-masing. Syamil dia akan cover semua, sama ada attacking ataupun defensif, tapi dia more to defensif. Azam lebih kepada wide dan juga deep untuk backup tempat Corbin, dan Safawi lebih kepada more to attacking sebab untuk ofensif bagi membantu bahagian serangan. Dan untuk bahagian attacking pula,
untuk serangan pasukan Malaysia adalah tentang Syafiq Ahmad. Syafiq Ahmad pada perlawanan ni memang sangat-sangat lincah lah, boleh saya katakan. Beliau bertindak cemerlang sebagai striker daripada segi pressing, daripada segi heading dia memang kita tahu memang padu, dan dia berjaya untuk buktikan dengan 1 gol. Sepatutnya ada 2 gol, tetapi sayang apabila gerakan yang dilakukan oleh Dion daripada bawah ke atas, Syafiq berada dalam kedudukan offside. Kalau tak, Malaysia dah boleh menang 5-1. Gol yang agak lawa dan juga dribble yang agak lawa daripada Dion sampai ke atas, dan through ball yang lawa kepada Syafiq, tapi sayang Syafiq offside. Tetapi overall Syafiq memang layak untuk bermain dengan sangat cemerlang lah pada perlawanan ni. Beliau berjaya mendapatkan 1 gol. Dan yang terakhir yang boleh saya puji adalah pertukaran yang dilakukan oleh Kipanggun, iaitu beliau membawa masuk pemain yang tak dapat main lagi dalam kelayakan Piala Asia ni, iaitu seperti Ruven Tiren dan juga Dominic Tan, yang mana kemasukan player seperti Ruven, Dominic Tan ni boleh memberikan mereka pengalaman dan boost ataupun meningkatkan mereka punya confidence untuk meneruskan aksi cemerlang di peringkat antarabangsa dan juga membantu kelab mereka dalam Liga Super, dan kemungkinan mereka akan bermain dengan lebih baik sebab mereka dah ada keyakinan dan mereka akan mengharapkan untuk kena call up lagi pada masa akan datang. Jadi benda tu sangat-sangat baguslah untuk boost confidence pemain-pemain Malaysia yang tak dapat main dalam 2 game yang terakhir. Jadi Ruven masuk sebab Malaysia tengah leading, begitu juga dengan Dom. So mereka akan lebih improve mereka punya performance untuk the next game. Dan untuk pertukaran yang dilakukan Darren Lock dan juga Ahyar Rashid, yang mana kemasukan Darren Lock dan Ahyar Rashid juga telah memberikan combination yang baru di bahagian attacking, yang mana Darren Lock pada game ni saya memang kata apa, deserve, yang mana dia deserve 1 gol tu. Sebab apa? Sebab dalam 2 perlawanan terakhir beliau bermain dengan cemerlang, beliau tak ada rezeki nak skor, tetapi perlawanan ni beliau berjaya skor 1 gol. Cantik. Ahyar Rashid masuk 1 assist, gerakan yang lawa dan hantaran tepat kepada Darren Lock untuk gol tempat memang perfect. Darren, tahniah, anda berjaya menjaringkan 1 gol dan anda memang deserve. Saya memang puji Darren, dia boleh jadi striker utama. So Malaysia dah ada 2 striker, Darren, Syafiq, yang boleh menjadi tonggak kepada bahagian hadapan pasukan Malaysia. Maafkan saya nak tambah 1 lagi, iaitu di bahagian pertahanan, partner Dion Kus dan juga Syarul Saad memang solid. Mereka punya defending sheet memang solid, memang bagus lah. Mereka berjaya buktikan yang mereka partner yang sesuai. Daripada segi distribution bola ke hadapan memang bagus, daripada segi defending pun bagus, walaupun mereka buat kesilapan iaitu daripada throw in, dan daripada throw in mereka terlepas gol, tapi overall game mereka memang cemerlang. Dan yang benda yang boleh saya simpulkan di sini, Malaysia selepas gol Bangladesh daripada throw in tu, kita boleh tengok coaching staff telah mengenal pasti kelemahan-kelemahan ketika throw in yang dilakukan oleh Bangladesh, dan coaching staff telah memberi arahan kepada barisan permain Malaysia untuk buat apa ketika Bangladesh dapat throw in. Benda itulah yang kita nak apabila mereka improvise daripada kesilapan ataupun mistake yang mereka lakukan, dan mereka perbaiki untuk lebih baik selepas situasi yang berlaku tersebut. Dan yang paling penting adalah pada perlawanan ni adalah tentang penggunaan Shihan, yang mana Shihan diletakkan sebagai goalkeeper utama menggantikan Farizal. Dan apa yang saya nampak, Kipanggun nampak yang mana Shihan bukanlah Farizal, yang mana Farizal daripada segi distribution ball, daripada supply bola ke hadapan, mempunyai passing accuracy yang tepat, maka Farizal involve untuk boleh build up dan sebagainya. Tetapi Shihan tak ada benda tu. Jadi apa yang Kipanggun buat? Kipanggun buat adalah Shihan akan mulakan game daripada bawah. Tu sebab kita nampak yang Shihan tak banyak supply bola ke hadapan, sebab daripada distribution untuk menghantar bola ke hadapan, Shihan tiada footwork yang bagus, Shihan tiada passing accuracy yang sangat tepat. Tetapi daripada segi shot stopper, daripada segi halang untuk gol, situasi one on one dan sebagainya, Shihan bagus. Tetapi daripada segi untuk involve dengan build up, Shihan tak bagus. Jadi apa Kipanggun buat? Kipanggun letak bola di bawah dan involve untuk build up daripada bawah. Kira Shihan buka game hanya kepada Matthew Davis, Dion Kus, Syarul Saad ataupun dalam kawasan-kawasan yang terdekat sahaja, daripada membuat risiko untuk hantar bola ke hadapan. Jadi benda tu memang sangat-sangat solid lah, yang boleh saya nampak coaching staff pasukan Malaysia berjaya untuk kenal pasti apa kelemahan setiap pemain dan apa yang perlu dilakukan oleh setiap pemain apabila kesilapan berlaku. Jadi overallnya Malaysia memang deserve menang dan tahniah, layak ke Piala Asia, bermain dengan ofensif dan sebagainya. Cumanya mereka masih lagi perlu perbaiki daripada beberapa kesilapan. Contohnya seperti throw in tu tak ada orang marking, mereka perlu perbaiki, yang mana dalam game tersebut pun Malaysia dah baiki.
dan mereka perlu lebih konsisten dan juga lebih confident untuk dalam Piala Asia. Sebab apa? Sebab dalam Piala Asia ni semuanya tim hebat-hebat, bukannya tim biasa-biasa. Akan jumpa tim yang memang cemerlang lah, Qatar, Vietnam, semua, Korea Selatan dan semuanya. So saya harap all the best untuk pasukan Malaysia dalam Piala Asia nanti. Sebelum tu kita fokus AFF Mitsubishi Cup dulu. Dan sekali lagi tahniah untuk skuad Malaysia sebab layak ke Piala Asia. Dan untuk Bangladesh, anda telah buktikan yang anda boleh bermain dengan baik. Throw in anda berbahaya, cumanya pada malam ni defensif line anda agak defend department anda agak teruk sikit berbanding dengan 2 game yang anda lawan Bahrain dan Turkmenistan. Defend anda memang padu, tapi lawan dengan Malaysia ni adalah kekalahan yang paling teruk, iaitu 4-1. Sebelum ni kalah 2 je, so boleh improve lagi. Mereka mempunyai bahagian defend dan juga goalkeeper yang cemerlang. Jadi itu saja ulasan saya. Assalamualaikum.